So guys, welcome back to my channel. So sebelum ni ramai yang request aku untuk buat review Realme C35. Tapi Realme C35 tu saya tak buat review dia lah sebab saya tak dapat loan set daripada Realme. Lepas tu member aku pun tak ada demo unit. Lepas tu masa nak beli tu asyik tak ada stok aja. Jadi saya pun tak buat review itulah. Tapi hari ni aku ada sebuah smartphone yang sama macam Realme C35, iaitu Oppo A57 2022. Apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada design premium yang nampak macam Realme C35, ada SuperVOOC charge yang support sehingga 33W, ada IPX4 yang boleh tahan air, dan yang bestnya, phone ni dia ada dua speaker. Phone ni dijual pada tanda harga 699. Lepas tu korang boleh dapatkan phone ni daripada kedai Summit dan BP Mall lah. Lepas tu kalau korang daripada area lain, korang pun boleh beli phone ni secara online. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, saya akan letakkan link dia dekat description sana lah. So aku pun dah guna phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A57 2022. Kalau dari segi rekaan kotak, design dia memang nampak simple dan cantik. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual, warranty card dan SIM ejector tools, casing transparent, phone Oppo, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 33W. Kalau dari segi rekaan, design phone ni menggunakan cover Oppo Glow yang ada IPX4, di mana color design dia memang nampak cantik, premium dan phone ni juga boleh tahan air. Jadi masa guna phone ni dekat outdoor tu tiba-tiba hujan ataupun air tertumpah dekat phone ni, korang pun tak perlu risau phone ni akan rosak sebab phone ni dia memang ada tahan air. Lepas tu phone ni dia guna jenis material yang plastik dan permukaan dia guna jenis yang cover licin lah. Tapi walaupun cover dia bukan jenis yang matte, tapi cover dia still tak akan dekat kesan cap jari dekat cover dia lah. Jadi kalau korang nak guna phone ni dengan casing boleh, tak nak guna casing pun tak apa juga. Lepas tu saya suka phone ni sebab dia ada bateri yang agak besar, tapi ketebalan body dia masih maintain dekat design yang agak nipis dan nampak premium. Jadi masa pegang phone ni korang pun tak akan rasa phone ni dia tebal sangat walaupun dia ada bateri yang besar. Lepas tu phone ni dia pun ada dua speaker. Jadi kalau korang nak gunakan untuk main game ke layan movie tu, suara dia memang agak kuat kalau kita compare dengan phone yang cuma guna mono speaker saja. Kat sebelah kanan tu dia ada power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada SIM slot dan volume button. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dengan satu memory card. Kat atas pula tak ada benda. Kalau dari segi display, phone ni menggunakan skrin 6.56 inci yang menggunakan panel LCD. Walaupun phone ni tidak menggunakan AMOLED screen, tapi phone Oppo ni masih boleh menghasilkan color yang agak cantik dan keterangan yang agak baik. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke layan movie tu memang sedap lah. Sebab phone ni dia ada skrin yang agak luas dan viewing angle yang agak baik. Lepas tu kalau korang nak guna phone ni bawah cahaya matahari pun tak ada masalah juga. Sebab keterangan dia memang agak cukup untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memory, phone ni menggunakan memory 64GB dan 4GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang I rasa agak kecil sikit. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk basic use tu memang dia tak ada masalah. Kalau korang nak simpan gambar ke video, korang still boleh add on external memory card dia sehingga 1TB. Kalau korang nak tambah RAM dia pun boleh juga. Sebab phone ni dia ada RAM expansion yang boleh support sehingga 4GB. So total korang boleh dapat sehingga 8GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk multitasking ke flex drop ke, phone ni dia masih boleh support untuk kegunaan itu. Untuk bahagian bateri, phone ni menggunakan 5000 mAh dan phone ni juga support fast charging sehingga 33W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, bateri dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari setengah, baru korang kena cas 1 kali. Kalau tengah malam tu korang lupa nak cas bateri pun tak perlu risau juga. Sebab phone ni dia ada fast charging 33W yang boleh dapat bateri 50% dalam masa setengah jam. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 12 based on Android 12. So untuk bahagian UI Oppo memang nampak best sebab ikon dia nampak cantik, clean dan simple. Kalau korang nak screenshot cuma swipe guna 3 jari aja. Nak guna split screen pun boleh juga. Nak guna calculator pun senang juga. Sebab korang boleh just drag daripada tepi saja, korang dah boleh gunakan function calculator itu. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio G35. So untuk bahagian chipset ni dia kira agak basic sikit. Kalau korang nak gunakan untuk gaming high graphic tu, performance dia memang akan kurang sedap sikit. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk Mobile Legends dan casual game tu, dia memang tak ada masalah. Sebab phone ni dia masih ada chipset gaming yang sesuai untuk low graphic.
Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 13MP untuk main kamera dan 8MP untuk selfie kamera. So untuk kualiti kamera Oppo memang cantik. Walaupun phone ni dia tidak menggunakan kamera 50MP, tapi gambar yang dihasilkan oleh Oppo ni masih agak terang dan color dia pun cantik. So kalau korang nak ambil gambar dokumen ke objek tu memang tak ada masalah. Kalau nak share gambar kat social media tu pun boleh juga. Sebab beauty mode Oppo ni memang kira agak baik untuk sebuah budget smartphone. Kalau korang nak ambil gambar dekat tempat yang kurang cahaya pun boleh juga, sebab phone ni dia ada function night selfie, di mana dia akan automatic onkan selfie light tu untuk korang ambil gambar selfie yang lebih terang. So sekarang kita tengah rakam dekat sekitar Summit Batu Pahat. Okay, so ini kualiti dia lah, yang kamera depan. Okay, kira okey lah, agak clear jugalah. Okay, yang ni pula kamera belakang dia. Okey, korang boleh nampak yang ni boleh lah, tak boleh expect tinggi sangat. Okey, kita nak try dia ada EIS tak. Okey, so dia tak ada image stabilization lah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okey, so kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone Oppo ni? Actually bagi saya, kalau korang nak cari sebuah smartphone untuk gaming berat tu, saya memang tak berapa suggest lah. Sebab chipset dia memang tidak support untuk gaming high graphic lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk main game Genshin Impact tu, memang dia not playable lah. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk macam layan movie dengan ambil gambar tu, phone ni memang sedap lah. Sebab phone ni dia ada design yang premium, bateri yang tahan dan ada design yang agak nipis. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni macam pergi kenduri kahwin ke apa kan, korang boleh guna phone ni. Kalau korang nak pergi kerja ke outdoor tu, korang gunakan phone yang tahan lasak macam ni lah. Sebab kalau korang nak cari phone Oppo yang budget, yang ada 2 speaker dan design yang premium macam ni, biasanya harga dia akan lebih daripada 1,000 lah. Dan korang tak akan dapat dalam harga budget macam ni lah. Tapi yang sayangnya phone ni dia cuma ada version yang 64GB sajalah untuk sementara ni. Kalau dia ada version yang 128GB tu, I rasa dia lagi best lah untuk kegunaan harian. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, saya akan sharekan link dia dekat description sana. Lepas tu kalau korang dah guna phone ni, korang pun boleh komen sikit kat bawah, adakah phone ni dia best ke tidak, adakah dia ada banyak problem ke tidak. Korang pun boleh share lah korang punya experience dekat bawah. So coming soon aku akan review satu plan yang boleh beli phone secara ansoran dengan harga mampu milik. Lepas tu saya pun akan review phone terbaik bawah 1,000 lah. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. Okay? So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.